Okey, sekarang kita akan bincangkan jawapan bagi latihan berfokus matriks 28, iaitu tentang tempoh masa yang melibatkan jam dan minit. Okey, yang cikgu dah ajar itu kalau yang melibatkan jam dan minit ni sama ada melibatkan hari yang sama ataupun hari yang berbeza. Okey, tengok soalan yang pertama. Okey, masa mula adalah pukul 9.15 AM. Yang kedua adalah masa akhir pukul 5 PM. Okey, tengok di sini adalah AM, ni adalah PM. Okey, untuk jawab soalan ni dah cikgu beritahu, senangnya kita guna sistem 24 jam. Okey, jadi kita tukar dulu. Kalau ikutkan AM ni, dia akan jadi, okey, tak perlu tambah 12 sebab dia AM. Tambah sifar je depan dia. Okey, untuk pukul 5 PM, kita kena tambah 12. Jadi dia akan jadi jam 17. Okey, boleh? Okey, lepas tu untuk kita kira tempoh masa, kita akan ambil masa akhir tolak masa mula. Kita gunakan sistem 24 jam. Jadi caranya adalah 17 tolak 9.15. Okey, ni jam, minit. Cikgu tulis sebagai J dengan M. Okey, sekarang ni sifar tolak 15 tak boleh. Jadi kita kena pinjam dengan jam. 1 jam sama dengan 60 minit. Okey, jadi bila kita nak pinjam dengan jam, sini akan jadi 60. Sini akan jadi 16 sebab kita tolak 1. Okey, boleh? Okey, jadi 60 tolak 15. Ni boleh pinjam macam biasalah sini. Okey, kita akan dapat sini. Sini 10 tadi. Okey, 10 tolak 5, 5. Okey, 45. 16 tolak 9, kita akan dapat 7. Okey, jadi kita kena salin balik jawapan, kena keluarkan jawapan. Ingat, untuk tempoh masa jawapannya adalah dalam jam dan minit. Bukannya jam 7.45 ataupun pukul 7.45 AM, semua salah. Mesti tulis berapa jam, berapa minit. Sebab ni adalah tempoh masa. Jadi jawapannya adalah 7 jam, J jam, 45 minit, M ni. Okey, boleh? Okey, bagus. Seterusnya kita jawab nombor 2. Okey, tengok dulu. Masa mulanya adalah 1.35 PM. Masa akhirnya adalah 8.45 PM. Okey. Macam yang cikgu beritahu, kita gunakan sistem 24 jam. Tapi untuk soalan ni, kalau awak tengok dua-dua adalah PM dan masa akhirnya lebih besar, nombor 8. Jadi tak perlu tukar pun tak apa. Jadi kita boleh terus tolak sahaja. 8.45 tolak 1.35. J M. 5 tak 5, sifar 1. Okey, jadi jawapannya adalah 7 jam 10 minit. Okey, boleh? Kalau nak tukar 24 jam boleh juga. Ni akan jadi jam 13.35. Ni akan jadi jam 20.45. Kalau tolak dapat sama juga, 7 jam 10 minit. Okey, seterusnya nombor 3. Okey, untuk nombor 3 dan nombor 4 ni masih lagi hari yang sama. Sebab tak dinyatakan hari yang lain kat situ, jadi maksudnya tu adalah hari yang sama lah. Okey, jadi nombor 3, tengok sini, masa mulanya adalah pukul 6.05 minit AM. Okey, masa akhir 4.40 PM. Okey,
Yang ni kita kena tukar pada sistem 24 jam. Jadi ni akan jadi jam 6:05. Yang ni akan jadi jam, okey, tambah 12 sebab dia dah lebih daripada tengah hari. Okey, jadi jam 16:40. Okey, seterusnya tolak je macam biasa. Masa akhir tolak masa mula. Okey. Jadi ambil sini 16:40 tolak okey, sini jam, sini minit. Okey, 40 tolak 5. 16 tolak 6 jadi 10. Okey, jadi jawapannya adalah sama dengan 10 jam 35 minit. Okey, boleh? Okey, seterusnya soalan nombor 4. Soalan nombor 4 juga masih lagi hari yang sama. Okey, sebab tak dinyatakan waktu yang lain. Okey, tengok sini. Masa mula 12.20 PM waktu tengah hari. Masa akhir 9.55 PM waktu malam. Okey. Yang ni walaupun sama-sama PM, kita tetap kena tukar pada sistem 24 jam. Sebab 9 tolak 12 tak boleh. Okey, jadi yang ni akan jadi, okey, kalau tengah hari perlu tambah 12 ke tak perlu tambah? Okey, kalau 12 belum tak payah tambah. Dia bermula daripada jam 13. Pukul 1 PM baru tambah 12. Yang ni sebelum ni kita salin je. Okey. Yang ni akan jadi jam. Okey, ni malam, maksudnya kena tambah 12. Okey, boleh? Okey, seterusnya macam biasa kita tolak je. 21.55 tolak 12.20 jam minit. Okey. 5 tolak sifar 5. 5 tolak 2 3. Ni akan jadi 11, ini jadi 1 9. Okey. Jadi jawapannya adalah 9 jam 35 minit. Okey, boleh? Okey, bagus. Seterusnya soalan yang ke-5. Okey, tengok dulu soalan yang ke-5. Okey, untuk soalan yang ke-5, dia ada nyatakan waktu dan hari. Okey, yang atas ni masa mulanya ada pada hari Jumaat. Masa akhir adalah pada hari Sabtu. Okey, bila ada bagi tahu hari, maksudnya dia melibatkan hari yang berbeza. Jadi cara kira dia pun berbeza sedikit. Okey, kita kena kira ikut hari. Okey, yang pertama tengok yang hari Jumaat. Okey, Jumaat. Yang ni dah tukar dalam sistem 24 jam, jadi kita tak perlu tukar lagi. Okey. Kalau Jumaat ni jam 19. Okey. Kita ambil tulis macam ni. Jumaat. Okey, untuk hari Jumaat kita ambil nombor 24 sebab pukul 12 malam tu tolak dengan 19. Ni macam biasalah jam minit. Okey. 24 tolak 19 kita akan dapat 5. Okey, jadi untuk hari Jumaat kita akan dapat lama masanya, tempohnya adalah selama 5 jam sifar minit. Okey. Tengok hari masa akhir itu hari Sabtu. Tulis tu hari Sabtu. Okey. Hari Sabtu ni kita tak perlu kira, kita cuma tengok kat sini. Okey, ni bahagian jam, ni bahagian minit. Okey. Jadi jam hanyalah berapa jam? 4 jam. 4 jam. Bahagian minit nombor 45. Jadi 45 minit lah. 45 minit. Okey.
Ni hari Jumaat, ni hari Sabtu. Okey, sekarang kita akan tambahkan nombor yang cikgu akan bulatkan. Iaitu yang ni dengan ni. Sebab kita nak tahu jumlah tempoh masa dari jam 19 hari Jumaat hingga jam 4.45 hari Sabtu. Okey, jadi kita tambah. Okey, 5 sifar-sifar je sini. 4.45 tambah. Sebab ni melibatkan hari yang berbeza. Okey, kita kira satu-satu, tengok Jumaat dengan Sabtu ni, hari lain-lain. Okey, jadi sini 45, sini akan jadi 9. Jadi jawapannya adalah 9 jam 45 minit. Okey? Boleh? Boleh faham? Okey, seterusnya nombor 6. Okey, untuk nombor 6 pun dia melibatkan hari yang berbeza. Macam mana kita tahu dia hari berbeza? Dia ada nyatakan sini adalah hari Ahad dan ni adalah hari Isnin. Okey, Ahad dengan Isnin. Okey, ni dah dalam sistem 24 jam. Okey, yang pertama kita tulis untuk hari Ahad dulu. Okey. Ahad. Kita ambil nombor macam tadi, nombor 24 tolak 9.30. Tak perlu tukar sebab dia dah tukar dalam sistem 24 jam. Sini jam, sini minit. Okey, sifar tolak 30 tak cukup, jadi kita kena pinjam. Sini akan jadi 60, sini akan jadi 23. Okey, 60 tolak 30, 30. 23 tolak 9, 14. Okey, jadi untuk hari Ahad, tempoh masa untuk hari Ahad sahaja adalah 14 jam 30 minit. Ni untuk hari Ahad sahaja. Okey, untuk hari Isnin. Untuk hari Isnin cikgu dah beritahu tak payah kira. Kita tengok sini, kita potong sini. Tengok, maknanya ada 23 jam. 23 jam 25 minit. Okay, ini adalah untuk hari Isnin sahaja. Jadi tempoh masa antara hari Ahad hingga hari Isnin tu kita kena tambah. Kita ambil nombor 14 tu. 14, 30 tambah 23, 25. Okey. Jadi kat sini kita akan dapat 5, 7, 3. Jadi jawapannya adalah 37 jam 55 minit. Okey? Boleh? Okey, seterusnya. Soalan yang ke-7. Okey, soalan ke-7 sama juga melibatkan hari yang berbeza. Sebab dia dah bagi tahu kat situ ada hari Khamis dan hari Jumaat. Okey. Soalan ni pun tak perlu tukar sistem 24 jam sebab dia dah tukar kepada kita, dah tolong tukar. Okey. Jadi untuk hari Khamis tulis dulu Khamis. Okey, Khamis kita ambil 24 tolak 20 sifar 5. Okey. Jam, minit. Okey. Sifar tolak 5 tak cukup, jadi sini akan jadi 60, sini akan jadi 23. Okey, boleh. Jadi 60 tolak 5 sama dengan 55. 23 tolak 20 kita akan dapat 3. Jadi untuk hari Khamis sahaja tempoh masa adalah selama 3 jam 55 minit. Ini adalah untuk hari Khamis sahaja. Okey. Manakala untuk hari Jumaat kita buat macam ni je, Jumaat tak payah kira. Okey. Jumaat
Tengok nombor ni, bahagian jam adalah 9 jam 35 minit. Okey. Boleh? Okey, jadi untuk tahu tempoh masa antara hari Khamis hingga Jumaat, kita kena tambah. Okey, tambahkan je. Okey, 3:55 tambah 9, 35. Okey. Jam, minit. 10, 9. 9 tambah 3, 12. Okey. Tengok 1 jam 60 minit. Okey, 1 jam 60 minit. Maksudnya bila sini lebih daripada 60, kita tak boleh tinggal macam ni. Kita kena tolak 60. Nak tukarkan kepada jam, sini akan tambah 1. Bila sini tolak 60, sini secara automatik akan tambah 1. Yang ni awak dah belajar masa darjah 4. Okey. Okey, jadi jawapannya adalah tulis kat atas ni. Sebab tak muat dah. Jadi jawapannya adalah 13 jam 30 minit. Okey, ni adalah jawapannya kat atas tu. Okey, boleh? Okey, yang terakhir untuk latihan berfokus adalah nombor 8. Okey. Masa mula, okey, yang ni sisa 12 jam, jadi kena tukar jadi 24 jam. Yang ni pun sama kena tukar. Okey, hari yang berbeza. Okey. Jadi langkah pertama kita tukar dulu kepada sistem 24 jam. Okey, bila PM kita salin je. Yang ni 6.45 PM, maksudnya 6.45 petang. Jadi kena tambah 12. Okey. Boleh? Okey, jadi untuk hari yang pertama iaitu hari Rabu, kita tulis dulu Rabu. Okey, ambil nombor 24 tolak 12.30. Okey, sifar tolak 30 tak cukup. Jadi kita kena pinjam dengan jam kat sebelah ni. Jadi 1 jam 60 minit pinjam 60. Sini akan jadi 23. 60 tolak 30 kita akan dapat 30. Yang ni kita akan dapat 11. Jadi tempoh masa untuk hari Rabu sahaja adalah 11 jam 30 minit. Okey. Manakala untuk hari Khamis, tak payah kira. Kita cuma kena buat macam ni je. Okey. Jadi Khamis adalah 18 jam 45 minit. Okey, boleh? Okey. Yang ni belum siap. Okey, untuk jawapan akhirnya kita kena tambahkan. Okey. Tambah yang ni dengan yang ni. Okey. 11.30 tambah 18.45 jam minit. Okey. 1 jam 60 minit. Okey, ni lebih dari 60. Jadi kena tolak 60 tambah 1. Okey. Dah tak boleh tolak. Jadi jawapannya adalah sama dengan 30 jam 15 minit. Okey? Boleh? Okey, seterusnya kita akan jawab soalan kebat. Okey, kita ada 2 soalan kebat. Okey, untuk soalan yang pertama, kita akan baca soalan dulu. Cik Alisha mula bekerja pada jam 7.05 minit. 7.05.
Ini waktu pagi. Okey, 7 pagi, 7.05 minit pagi. Dia berehat selama 1 jam 15 minit untuk makan tengah hari. Dia meninggalkan pejabatnya pada jam 16.15 ataupun pukul 4.15 petang. Berapakah tempoh masa dia bekerja? Okey. Dia kata tempoh dia bekerja, bukan tempoh di pejabat. Kalau dia kata tempoh di pejabat, maksudnya kita kena kira yang dia makan tengah hari sekali. Yang ni dia nak tempoh masa untuk dia bekerja sahaja. Jadi kita akan gariskan kata kunci dulu. Yang pertama, mula bekerja. Okey, 7.05 minit pagi. Rehat 1 jam 15 minit untuk makan tengah hari. Lepas tu dia tinggalkan pejabat. Dia balik pukul 4.15 petang. Okey. Jadi soalan ini nak kita cari berapakah tempoh masa dia bekerja. Okey, kalau bekerja maksudnya tidak termasuk waktu makan tengah hari. Kita kena tolak waktu dia rehat sejam 15 minit ni. Okey. Jadi untuk soalan ni, yang pertama kita kena tahu dia adalah pada hari yang sama. Mula dari pagi sampai petang, sehari je. Okey. Jadi kita kena kira dulu tempoh masa dia berada di pejabat. Kita ambil masa akhir, itu masa dia meninggalkan pejabat ataupun balik ke rumah dia ni jam 16.15. Okay, jadi 16.15 tolak. Okay, kita tak perlu tukar dah sebab dia dah tukarkan. Okay, 15 tolak 5 10. Okay, 16 tolak 7 9. Okey, ni adalah masa 9 jam 10 minit ni adalah masa dia berada di pejabat. Okey, soalan dia nak tempoh masa dia bekerja. Jadi kita kena tolak masa dia rehat 1 jam ni. 1 jam 15 minit. Okey. Jadi 10 tolak 15 tak cukup, kita kena pinjam dengan kawan sebelah. Bila pinjam kena tambah 60. Okey, 10 tambah 60 akan jadi 70. Sini akan jadi 8. Okey, 70 tolak 15. Kita akan dapat 55. Okey. 8 untuk 1, 7. Okey, jadi jawapannya adalah, cik tulis tepi ni, 7 jam 55 minit. Ni adalah tempoh dia bekerja. Okey, yang ni yang tidak termasuk waktu dia rehat makan tengah hari tu. Okey, seterusnya soalan kebat yang kedua. Okey, soalan kebat kedua ni kena baca betul-betul. Sarah mengulang kaji mata pelajaran matematik pada pukul 8.30 malam. Okey, dia mula belajar 8.30 malam dan berhenti pada pukul 9.45 malam pada setiap malam. Okey, dia belajar setiap malam, belajar matematik setiap malam. Okey, kecuali hari Sabtu dan Ahad. Okey. Sarah ni dia ulang kaji matematik selama tak tahu tempoh kita belum kira, tapi dia belajar setiap malam kecuali hari Sabtu dan Ahad. Hari lain semua dia belajar kecuali Sabtu Ahad dia cuti. Okey. Hitung tempoh masa Sarah mengulang kaji mata pelajaran matematik dalam 1 minggu. Okey. Yang pertama kita keluarkan dulu maklumat penting dah keluar ni. Okey. Kita tukarkan kepada sistem 24 jam. Okey. Mula pada pukul 8.30 malam. Okey. Tulis 8.30 PM contoh malam. Akhir 9.45 PM. Okey. Kalau tengok kat sini dua-dua adalah PM, dan untuk kira tempoh masa akhir tolak masa mula. Okey, bila 9 ni lebih daripada 8 jadi tak payah tukar pun tak apa. Kita boleh terus tolak je. Okey. Contohnya kita tolak dulu 9.45 tolak 8.30.
jam. Okey, jadi untuk satu malam dia akan belajar selama 1 jam 15 minit. Okey, ni adalah untuk satu malam. Okey, soalan ni nak kita kira dalam masa 1 minggu. Tapi dia kata 1 minggu tadi ada hari yang dia tak ulang kaji, iaitu pada hari Sabtu dan Ahad. Okey, yang pertama kena tahu dulu. 1 minggu ada berapa hari? Ada 7 hari. Okey, iaitu hari apa? Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, ada 7 hari. Okey, sekarang kita akan tik pada hari yang Sarah tak ulang kaji. Ada hari yang dia tidak ulang kaji, iaitu pada hari Sabtu dan Ahad. Jadi Sabtu, Ahad. Okey, dia tak ulang kaji. Hari lain semua dia ulang kaji. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Okey. Ada sebanyak berapa hari sini yang dia ulang kaji? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 hari. Yang dia ulang kaji. Okey. Yang kita kira 1 jam 15 minit tadi adalah untuk 1 hari, 1 malam. Okey, jadi untuk tempoh 5 hari kita kena darab dengan 5 lah. Okey. Jadi 1/15 darab 5. 5, 7, 5. Okey. Jadi kita dapat 5 ni. Ni sini jam, sini minit. Okey. 5 jam 75 minit. Okey, 1 jam ada 60 minit. Jadi sini lebih 60 kena tolak tambah. Okey. Jadi jawapannya untuk tempoh 5 hari Sarah belajar selama 6 jam 15 minit. Okey, boleh? Okey. Sekarang kita akan sambungkan pelajaran kita dalam grup kita. Okey.